Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang telah menonton channel saya ini. Terima kasih kepada yang telah menekan butang subscribe. Jika belum, mohon ditekan butang subscribe agar channel saya lebih maju lagi. Biodata Datuk Syafinaz, Ratu Soprano Malaysia. Nama penuh Syafinaz binti Slamat, yang dikenali sebagai Ratu Soprano Malaysia, dilahirkan pada 11 Januari tahun 1973. Beliau merupakan seorang penyanyi Malaysia yang popular menerusi lagu Ingin Bersamamu. Beliau juga terkenal sebagai penyanyi klasikal negara dan dilihat sebagai seorang jurulatih vokal terkemuka serta juri pengkritik dalam beberapa program nyanyian dan seni persembahan di seluruh tanah air. Selain itu, beliau juga memikul 3 tanggungjawab sekaligus, iaitu sebagai pensyarah vokal dalam Jabatan Muzik Fakulti Seni Persembahan di Universiti Institut Teknologi Malaysia dan juga sebagai pensyarah di Al-Suara, serta vokal master untuk Choir Kebangsaan Malaysia dan kumpulan Gania Seni Choir, dahulunya dikenali sebagai Choir Permata Seni. Beliau juga dilantik sebagai salah seorang daripada ahli lembaga pengarah Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara pada tahun 2020. Perjalanan awal karya Datuk Syafinaz. Perjalanan beliau sebagai seorang penyanyi bermula seawal usia 7 tahun di sekitar daerah tempat beliau dibesarkan di Batu Pahat, Johor Darul Tazim, Malaysia. Pada usia 9 tahun, Syafinaz telah menghadiri sesi uji bakat rancangan kelab kanak-kanak Angkasa Puri anjuran rancangan televisyen Malaysia, dan beliau dipetih untuk menjadi penyanyi penghibur di samping seorang rakan duet, Eliza, dalam segmen radio serta program televisyen nyanyian kanak-kanak yang disiarkan pada setiap musim perayaan. Pada usia 15 tahun, Syafinaz mendapat tawaran untuk membuat rakaman album pertamanya yang telah diterbitkan pada tahun 1989 dengan menggunakan namanya sendiri, Syafinaz. Selain daripada pembabitan Syafinaz dalam persembahan nyanyian pada usia yang sangat muda, beliau juga telah mengikuti kelas muzik untuk instrumen organ elektronik dan piano pada usia 7 tahun dan 10 tahun. Datuk Syafinaz merupakan graduan ijazah sarjana muda dalam bidang muzik daripada Universiti Teknologi Mara, Malaysia, di mana beliau telah merangkul banyak pengiktirafan dan pencapaian melalui Anugerah Dekan, Anugerah Sudirman, serta Anugerah Pelajar Terbaik sepanjang tempoh pengajian. Beliau berada di bawah didikan Siti Chairani Perhoman Suara, Muzaffar Abdullah Piano dan veteran-veteran dalam latihan muzik rakyat Malaysia serta persembahan klasikal. Datuk Syafinaz juga mengambil inisiatif lebih dengan mendekati serta menuntut ilmu vokal daripada Heidrun Maria Hahn, seorang penyanyi opera daripada Jerman. Datuk Syafinaz mempunyai suara soprano dramatik koleratura dengan julat vokal di 3F6 yang sesuai untuk persembahan opera bagi arias serta repertoire lirik daripada komposer-komposer barat seperti Mozart, Puccini, Bellini, Delibes dan Verdi. Beliau juga pernah dipetih untuk mempersembahkan soprano solo dalam Karl Orff's Carmina Burana diiringi dengan 100 ahli choir dan orkestra Simfoni Negara Malaysia di bawah pimpinan konduktor muzik terkemuka Roland Perlman, berpendidikan ijazah muzik di Universiti Teknologi Mara Shah Alam, Malaysia. Pekerjaan sebagai penyanyi, pensyarah, jurulatih, vokal, konduktor choir, penerbit rakaman, pengarah muzik. Memiliki ketinggian 165 cm, iaitu 5 kaki 5 inci. Kerjaya muzik Datuk Syafinaz mula aktif pada tahun 1989 sehingga kini. Genre pop, muzik klasikal, balada, jazz, pop R&B dan bossa nova. Instrumen, vokal dan piano. Syarikat rakaman, PNC pada tahun 1989 sehingga tahun 2001. Syarikat rakaman Antarctic Sound Production, sendirian berhad pada tahun 1989. Syarikat rakaman EMI, Malaysia sendirian berhad pada tahun 1999. Pada tahun 2008, beliau telah membuka syarikat rakaman sendiri yang dikenali sebagai Syafinaz Slamat Sendirian Berhad dan masih beroperasi sehingga kini. Pengkarya berkait M.O.
D. Dennis Lau Frank Scott, Q. Paul Moss, Abri Suito. Kepribadian Datuk Syafinaz. Arwah bapa Datuk Syafinaz sentiasa menyokongnya sejak dia memulakan perjalanan nyanyiannya. Tetapi dia juga mahu Datuk Syafinaz mempunyai masa depan yang terjamin dengan jaminan kerja kerajaan. Oleh itu, dia meminta Datuk Syafinaz melanjutkan pelajaran dalam pendidikan perubatan selepas dia memperoleh keputusan peperiksaan screening yang cemerlang dan beasiswa untuk membuat bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Bagaimanapun, Datuk Syafinaz sangat berazam untuk meneruskan muzik sebagai kerjaya. Oleh itu, menolak sekeras-kerasnya perancangan arwah ayahnya untuknya. Perselisihan pendapat ini telah menimbulkan perbalahan besar antara mereka dan menyebabkan Syafinaz melarikan diri ke salah seorang kakaknya di Johor Bahru. Selepas itu, dia mengambil keputusan untuk berpindah ke Kuala Lumpur untuk tinggal bersama kakaknya. Dia menunjukkan prestasi yang baik secara konsisten sepanjang pengajiannya yang bukan sahaja memperoleh anugerah senarai dekan dan dalam bidang muzik di University Institute Teknologi Mara di Shah Alam, ijazah sarjana muda dalam muzik, tetapi juga persetujuan dan restu arwah bapanya yang kemudiannya menjadi penyokongnya yang lebih besar. Perhubungan. Walaupun sudah berpuluh tahun berkecimpung dalam industri hiburan, jarang ada tabloid kontroversi berkaitan Syafinaz tulah di gosip media. Datuk Syafinaz berkata, fokus dan kesibukan hariannya terhadap komitmen kerja menjadi punca utama. Dia suka bergaul dengan bebas, justru jarang menjadi sasaran gosip media. Selain itu, Syafinaz mengakui masih bujang. Datuk Syafinaz terkenal sebagai seorang yang garang dan tidak bertolak ansur. Bagaimanapun, dia menyangkal spekulasi itu dan menegaskan bahawa ketegasan adalah perlu bagi seorang pendidik untuk memastikan penyampaian pelajaran dengan betul, walaupun ketegasan ini sering disalah anggap sebagai garang. Mengenai spekulasi dia seorang individu yang tidak bertolak ansur, Datuk Syafinaz mengakui seorang yang perfeksionis yang sering menyukarkan dia untuk berasa puas hati dengan hasil kerjanya. Bagaimanapun, dia juga menambah bahawa sifat perfeksionisnya tidak menjadikannya seorang yang tidak bertolak ansur sepenuhnya, tetapi hanya dalam hal berkaitan kerja. Di luar waktu bekerja, Datuk Syafinaz sering digambarkan sebagai seorang yang peramah, mesra dan berbudi bahasa oleh pelajarnya dan termasuk bekas pelajar peminat rakan sekerja, artis serta penemu duga yang menemu buahnya. Dalam Mentor 7, beliau merupakan satu-satunya mentor yang telah berjaya mengekalkan kedua-dua proteginya hingga ke peringkat separuh akhir. Beliau juga telah berjaya membawa satu-satunya protagonisis wanita dalam Mentor 7, Rani Syamara, hingga ke peringkat akhir. Perjalanan karya Datuk Syafinaz sebagai juri dan pengkritik, pengetahuan serta pengalaman beliau dalam dunia hiburan, seni suara dan persembahan telah menjadikan beliau antara juri popular yang sering diundang dalam pertandingan nyanyian dan program realiti tempatan. Beliau pernah menjadi juri untuk program Reality Academy Fantasia musim ketiga dan 4, Who Will Win, Mentor 1 Million musim 1, 2 dan 3, Pop Cram, bintang kecil rancangan Television Malaysia, bintang The Band of Megastar 2017, separuh akhir muzik-muzik ke-36 dan juga Gegar Vaganza musim ke-6, 7, 8, 9 dan 10. Datuk Syafinaz juga bertindak sebagai kapten bagi barisan juri dalam rancangan All Together Now Malaysia 2022 yang dianggotai seramai 50 juri daripada kalangan selebriti tempatan. Gandingan Datuk Syafinaz dan Paul Moss, pelaku juri tetap bagi program 180 Million, pernah dicalonkan untuk anugerah Best On Screen Chemistry Award dalam anugerah Shock pada tahun 2009. Faktor utama yang menyebabkan Syafinaz menjadi juri nyanyian pilihan netizen adalah kritikan beliau yang bersifat akademik yang padat dengan saranan yang membina persembahan dan karya penyanyi Datuk Syafinaz. Peringkat antarabangsa. Reputasi Datuk Syafinaz sebagai pelontar suara soprano telah menjadikan beliau antara penyanyi klasikal pilihan yang sering menerima undangan untuk membuat persembahan
klasikal di acara-acara berprestij dalam dan luar negara. Antara persembahan luar negara beliau termasuklah pada majlis penutupan World Economic Forum di Davos di Switzerland pada tahun 2007. Persembahan di World Expo di Saragossa di Spanyol pada tahun 2008. Persembahan di SEA Games di Vientiane di Laos pada tahun 2009. Islamic Fashion Week di Monte Carlo di Monaco pada tahun 2010 di hadapan Putera Albert. Festival Fashion Islam di Kazakhstan pada tahun 2011 dan juga Malaysia di Expo 2020 di Dubai, United Arab Emirates pada tahun 2022. Datuk Shafinaz juga merupakan antara selebriti yang telah dipetia oleh Perdana Menteri Malaysia, iaitu Datuk Seri Muhammad Najib Abdul Razak ketika itu, untuk membuat persembahan semasa lawatan rasmi Barack Obama ketika itu sebagai Presiden Amerika Syarikat. Anugerah dan pencapaian Datuk Shafinaz. Pada tahun 1999, beliau telah memenangi anugerah World Championships of Performing Arts di pop rock atau contemporary dalam album beliau iaitu Ingin Bersamamu. Pada tahun 2015, beliau telah memenangi anugerah The Brand Laureate Grand Master Brand Icon Grand Master Leadership Icon. Pada tahun 2018 dan 2019, beliau telah memenangi anugerah BAS Asia Most Admired Leaders Asia. Pada tahun 2021 dan 2022, beliau telah memenangi anugerah Women of Excellence Awards Excellent Achievement in the Music Industry. Penghormatan yang diberi oleh Malaysia untuk menghargai sumbangannya dalam pendidikan, hiburan, seni dan persembahan selama 4 dekad yang panjang. Shafinaz telah dianugerahkan tingkat kebesaran Panglima Kesatria PMW oleh Yang di-Pertuan Agong Raja pada ketika itu, Sultan Muhammad Kelima semasa Hari Wilayah Persekutuan pada tahun 2018. Penghormatan ini memberikan Shafinaz gelaran rasmi pangkat Datuk iaitu Datuk Shafinaz Selamat. Terima kasih kerana telah menonton.